Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل أما بعد أخلص النية لله تعالى مسلمين ومسلمات dirahmati Allah. Terlebih dahulu sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah taala hari ini kita masuk pada soalan yang ke-37. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, madza yajibu lil anbiya'i wa madza yastahilu alaihim. Yakni soalan ke-37 ini kita akan membicarakan mengenai apa yang disebut sebagai sifat wajib bagi para nabi dan juga sifat mustahil bagi para nabi. Maka kata pengarang, apakah dia punya terjemahan dia, apakah sifat wajib bagi para nabi dan sifat mustahil bagi mereka, yakni bagi para nabi. Maka jawabnya pengarang, yajibu an yakunu muttasifina bis-sidqi wal amanati wal fatanati wal iffati wasyaja'ati wal fasahati wa yastahilu alaihimul kadhibu wal khiyanatu wal radhalatu waz zina wasairul kabairi wal kufri qabla an-nubuwati wa ba'daha. Qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Surah Al-An'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sawt. Rawahu Tirmidzi. Baik, kata pengarang, apakah sifat wajib bagi para nabi dan sifat mustahil bagi mereka? Maka katanya pengarang, jawapan para nabi wajib, yakni bila kita sebut wajib ini, apakah makna dia? Wajib dekat sini ialah kita sedang membincangkan tentang wajibul akli, iaitu tentang hukum akal. Okey, wajibul akli. Okey, kita refresh balik. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang sebelum ni ketinggalan ataupun tidak follow kuliah kita, ada yang baru mungkin pada malam ini. Maka kita mesti menjelaskan terlebih dahulu tentang masalah apa yang disebut sebagai hukum akal. Bagi yang dah dengar, itu sebagai refresh untuk dia. Bagi yang belum dengar, maka ini adalah perkara yang perlu diketahui apabila membicarakan tentang ilmu akidah. Maka dalam ilmu akidah, lazimnya kita akan membicarakan tentang hukum akal. Kalau dalam ilmu fiqh, kita bicarakan tentang hukum taklifi. Hukum taklifi ni apa yang kita faham tentang wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. Kan? Mana wajib solat fardu 5 waktu, haram makan khinzir, sunat solat tarawih, makruh makan perkara yang memberi bau yang tidak enak sebelum solat, dan juga mubah untuk seseorang dia minum air contohnya. Maka itu adalah hukum taklifi kita panggil. Akan tetapi apa yang dibicarakan dalam ilmu akidah ialah mengenai hukum akal. Apabila kita menyebut hukum akal, yakni apa yang terkait ataupun yang related dengan akal kita. Bagaimana akal kita menghukum perkara tersebut secara logik, yang mana logik tersebut berpandukan kepada syarak.
Maka dipanggil hukum akal itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama wajibul akli, yang kedua adalah mumkinul akli, yang ketiga mustahilul akli. Yang kita sebut wajib akal apa dia? Iaitu yang dijelaskan oleh para ulama, ma la yatasawwaru fil akli adamuh. Iaitu apa yang akal kita hukum, yakni akal kita tidak dapat menerima ketiadaannya. Dia mesti ada. Dia mesti ada. Okey, itu namanya hukum akal. Contohnya apa? Contohnya ialah kewujudan Allah. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak menerima bahawasanya alam ini tercipta tanpa Tuhan. Seperti dakwaan golongan yang falsafah yang mempercayai teori Big Bang contohnya. Maka di sisi mereka alam ini, kalau saya ada satu kuliah semalam di Semenyih, ada jemaah tanya tentang masalah teori infinity. Teori infinity. Kalau dalam ilmu akidah kita tidak menerima teori infinity kerana infinity itu adalah mustahil. Kerana setiap sesuatu yang makhluk, yang alam ini, maka dia ada kadar yang tertentu, kita panggil maqdur. Dia ada miqdar yang tertentu, ada kadar yang tertentu. Maka tidak ada konsep infinity dalam ilmu akidah untuk kita faham. Tapi dia bahaskanlah tentang konsep infinity yang dibawa oleh golongan falsafah. Kononnya dengan konsep infinity lah baru dapat dikenal pasti bila wujudnya alam ataupun bila alam ni ending dan sebagainya. Dan berlaku, bukan perdebatan pun, berlaku sedikit perbincangan, sehingga akhirnya dia faham bahawasanya kenapa Islam menolak teori infinity. Tapi kita tak nak masuk lagi tentang infinity dalam ni. Tapi nak cerita tentang akal kita tidak dapat menerima akan ketiadaan Allah. Akal kita pasti menghukum tidak, Tuhan tu mesti ada. Sebagaimana akal kita tidak menerima tulisan tanpa penulis, lukisan tanpa pelukis. Akal kita takkan menerima pun. Tiba-tiba kita pergi ke Kuala Lumpur contohnya, kita tengok satu menara yang terbaru ni, Merdeka 118 kan, menara yang dibina tu, yang tertinggi tu. Maka Merdeka 118 contoh. Maka kita tengok menara Merdeka yang dia punya tegak tu macam Tunku Abdul Rahman tengah tengah buat lawungan Merdeka tu kan. Maka kita tengok, oh cantiknya menara ni. Kita bertanya pada orang, siapa yang bina menara ni? Tiba-tiba orang tu kata, tak adalah, menara ni semalam tak ada. Tiba-tiba batu terbang, besi tercucuk sendiri, simen terbancuh sendiri. Tiba-tiba menara tu ada. Tak ada yang membinanya. Tiba-tiba je dia ada. Akal kita takkan dapat menerima. Akal kita takkan dapat terima. Oh, mana mungkin satu binaan seperti ni tak ada yang membinanya? Tak mungkin. Pasti ada yang membinanya. Maka akal kita tak terima lukisan tanpa pelukis, tulisan tanpa penulis, binaan tanpa pembina. Akal kita tak boleh terima. Pasti setiap tulisan ada penulis, lukisan ada pelukis, binaan ada pembina. Maka apatah lagi dengan alam ini. Seluruh alam ini tak mungkin dia berlaku sendiri, Big Bang tiba-tiba, letupan. Kalau dia kata letupan, siapa yang buat letupan? Tak ada, tiba-tiba letupan tu berlaku daripada outer world, outer space dan sebagainya. Sebagaimana teori falsafah, akal kita tak menerima. Akal kita pasti menghukum, tak dapat tidak, Allah Ta'ala mesti ada. Dan akal kita juga tidak menerima, Tuhan itu bersifat dengan kekurangan. Akal kita tak boleh terima. Maka akal kita akan menghukumkan tidak dapat tidak, Tuhan itu mesti bersifat dengan kesempurnaan kerana dia Tuhan. Kalau dia lemah, dia bukan Tuhan. Sebab tu dalam ilmu akidah, di antara dalil yang kita guna pakai ialah dalil akli. Tidak semestinya dalil nakli.
Boleh jadi kita menggunakan dalil akli yang dipandu dengan dalil naqli. Maka faham kita di sini bahawasanya akal kita menghukumkan Allah Ta'ala pasti wujud. Allah Ta'ala itu pasti wujud. Akal kita tidak menerima ketiadaan Allah. Dan akal kita juga menghukumkan bahawasanya Allah Ta'ala itu pasti dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Akal kita menolak bahawasanya Tuhan kita bersifat dengan kelemahan. Ditolak. Okey. Maka itu dipanggil sebagai wajibul akli. Mumkinul akli pula. Mumkinul akli apa makna dia? Mumkinul akli ni maknanya ialah ma yatasawwaru fil akli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Apa yang akal kita boleh menerima dia ni ada dan akal kita juga boleh menerima dia ni tak ada. Maksudnya akal kita ni dia tidak menolak kewujudan benda tersebut dan juga dia tidak menolak ketidakwujudan tersebut. Contohnya kewujudan kelas kita pada malam ni. Kewujudan kelas kita pada malam ni, minggu lepas tak ada kelas. Akal kita boleh terima tak kelas tu tak ada? Boleh. Tak sakit otak pun. Oh, kelas tak ada malam ni. Sakit otak lah. Sepatutnya kelas mesti ada. Tak dapat tidak kelas mesti ada. Tak. Akal kita boleh terima. Kelas tak ada, akal kita boleh terima. Kelas ada, akal kita boleh terima. Contohnya, Pro 2 Azia, kan, kereta Pro 2 Azia baru lancar. Orang dah start booking kereta Azia. Akal kita boleh menerima Azia ni dibuat dalam bentuk sedan dan akal kita juga boleh menerima Azia ni dibuat dalam bentuk pendek. Akal kita juga boleh menerima bahawasanya Azia tu adalah sebuah MPV. Akal kita boleh terima benda yang harus akal. Mumkinul akli ni maknanya harus akal. Harus dia wujud, harus dia tak wujud. Kalau dia wujud, dia wujud. Kalau dia tak wujud, dia tak wujud. Akal kita tak ada apa-apa masalah pun pada menerima perkara tersebut. Itu dipanggil mumkinul akli. Itu dipanggil mumkinul akli. Okey, kejap ya, nak bertanya soalan kejap. Maka, nak cerita mumkinul akli ni senang je. Gajah. Kalau soalan tanya, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan gajah terbang? Hukum akalnya? Boleh. Boleh. Allah Ta'ala boleh sahaja menciptakan gajah terbang. Kalau ditanya pada kita pula, habis tu kenapa gajah tak terbang? Dah Allah Ta'ala tak nak cipta dia terbang, maka akal kita boleh menerima gajah tu terbang dan akal kita juga boleh menerima gajah tu tak terbang. Dan gajah sekarang tak terbang kerana apa? Kerana Tuhan telah mengkhususkan gajah tak boleh terbang. Maka hukum akal yang harus ini, yang mumkinul akli ini, akal kita boleh menerima. Boleh menerima perkara tersebut. Dia ada pun tak apa, dia tak ada pun tak apa. Dan yang ketiga ialah mustahil akli. Mustahil akal. Mustahil akal ni maksudnya apa? Ma la yatasawwaru fil akli wujuduh. Apa yang akal tidak boleh menerima kewujudannya. Tak mungkin dia wujud. Tak mungkin dia wujud. Contoh macam sebahagian orang yang diuji dengan orang-orang kafir mengenai soalan-soalan yang mustahil, soalan-soalan yang tidak relevan kita panggil. Dalam ilmu akidah dipanggil soalan yang tidak relevan. Kerana mereka tidak memahami tentang ta'alluq sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita akan bincang dalam sesi yang lain secara detail, tapi ala kulli hal kita nak fahamkan. Contohnya, jika ada seseorang yang berkata, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan Tuhan yang sama macam dia? Maka kita kata soalan ini tidak relevan. Kerana apa? Kerana Tuhan itu kudratnya tidak ta'alluq dengan perkara yang wajibul akli dan tidak ta'alluq pada perkara yang mustahil akli. Maksud ta'alluq ni senang nak faham. Maksud ta'alluq ni untuk mudah kita faham ialah fungsi sifat kudrah dan iradah itu. Okey, contoh kita bagi tadi, kalau soalan itu ditanya tentang boleh tak Tuhan ciptakan satu Tuhan yang lain yang sama macam dia, maka kita tak boleh jawab ya, tak boleh jawab tidak. Tak boleh jawab ya, tak boleh jawab tidak. Kerana perlu kita faham bahawasanya
di antara perkara yang mustahil akal ialah wujudnya syirik bagi Allah. Wujudnya syirik bagi Tuhan. Yakni wujudnya sekutu bagi Tuhan. Itu yang datang itu yang datang perbahasan tentang dalil at-tamanu. Dalil at-tamanu. Yang mana jika dikatakan, kata ulama, dalil tamanu ini jika dikatakan, dalil tamanu ni diambil daripada ayat Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Maka dalil tamanu ni ulama kata apa? Jika dikatakan seseorang bahawasanya Tuhan itu boleh sahaja Tuhan itu dua, maka kita katakan, maknanya jawapan daripada ulama ahli sunnah, kalaulah Tuhan itu berbilang, yakni kalaulah Tuhan itu dua, berbilanglah. Kalau satu bagi Tuhan tu kita tak panggil satu, kita panggil esa, yakni tiada sekutu baginya. Jadi kalaulah ada sekutu bagi Tuhan, yakni berbilang Tuhan itu, maka sudah tentu Tuhan itu, dua Tuhan itu masing-masing bersifat dengan kesempurnaan, kerana Tuhan pasti bersifat dengan kesempurnaan. Maka di antara sifat kesempurnaan Tuhan ialah dia berkuasa mencipta dan dia berkehendak untuk mencipta. Maknanya Tuhan ni dia berkehendak untuk menjadikan dan dia berkehendak untuk tidak menjadikan. Itu Tuhan. Kerana apa gajah tak terbang dan Tuhan tidak berkehendak untuk menjadikan? Kenapa burung pula boleh terbang? Kerana Tuhan berkehendak burung tu terbang. Kerana Tuhan dia berkehendak untuk menjadikan atau tidak menjadikan. Dia mentakhsiskan sesuatu sifat yang lain, sesuatu sifat ke atas makhluknya berbanding sifat yang lain yang juga harus sifat tu untuk dia bersifat dengannya. Contohnya Tuhan mengkhususkan sifat tidak boleh terbang pada gajah, sedangkan dalam masa yang sama akal kita menerima bahawasanya gajah itu boleh terbang. Tapi Tuhan tak nak gajah tu terbang, tak terbanglah gajah tu. Okay? Maka Tuhan itu dia bersifat dengan kudrah dan iradah. Ni kalau ada yang mungkin rasa saya laju ataupun mungkin macam kurang faham, tak apa, pelan-pelan. InsyaAllah dia akan faham. Dia akan mudah faham. Tuhan sudah pasti dia bersifat dengan kudrah dan iradah. Dia bersifat dengan mencipta dan dia bersifat dengan mengkhususkan. Baik. Sekarang ni diandaikan oleh golongan tadi tu bahawasanya Tuhan ni ada dua. Maka kita katakan jika Tuhan ada dua, maka dua-dua Tuhan pasti bersifat dengan kudrah dan bersifat dengan iradah. Baik. Sekarang ni diandaikan dalam kisah kita sekarang ni, kita bagi contoh, diandaikan Tuhan A dia nak buat gajah terbang, Tuhan B dia nak buat gajah tak terbang contoh, ataupun Tuhan A nak buat gajah tak terbang, Tuhan B nak buat gajah terbang. Contohnya. Kerana apa? Kerana Tuhan dia tidak boleh terkalah dengan kehendak yang lain. Maksudnya kita tak boleh kata, oh kenapa Tuhan A dengan Tuhan B tak sepakat pada kehendak? Kerana bersepakat pada kehendak bererti salah satu dikalahkan. Kalau kata A berkehendak, contoh kalau A berkehendak supaya gajah terbang, B tak berkehendak supaya gajah itu terbang. Maknanya satu tak nak gajah terbang, satu nak gajah terbang. Kehendak mereka tidak boleh mutalaziman. Dia tak boleh berlazim dua tu. Sebab apa? Sebab kalau berlaziman, maknanya salah satu terkalah. Contohlah kita kata, A tak nak gajah terbang, B nak gajah terbang. Okay? Maka konon-kononnya mereka sepakat, oh kita buat gajah tak terbang lah. Contoh, kerana kedua-dua bersifat dengan mencipta. Kedua-duanya bersifat dengan mencipta. Mereka boleh mencipta. Maka dia sepakat, kononnya lah. Okay, kalau ada dua Tuhan. Maka mereka sepakat, okey gajah kita buat tak terbang lah, contoh. Maka kehendak A menang, kehendak B terkalah sebab B tadi asalnya dia nak gajah tu terbang. Kehendak A yang tak nak gajah tu terbang. Maka kehendak B dia follow kehendak A. Bila kehendak B follow kehendak A, B ni terkalah. Bila B ni terkalah, dia bukan Tuhan lah. Kerana Tuhan tak mungkin terkalah. Tak mungkin dia sepakat pada kehendak yang lain. Maka kerana kehendak Tuhan ni dia absolute. Dia absolute kehendak. Dia adalah kehendak yang pasti jadi. Pasti dia buat. Maka katalah dua ni berkehendak, satu nak gajah terbang, satu tak nak gajah terbang, diandaikan.
maka sudah pasti kedua-duanya itu nak mencipta, kedua-dua tu nak cipta. Dua-dua tu. Maknanya nak cipta gajah tu terbang dan nak cipta gajah tu tak terbang. Di sini berlaku masalah yang kedua pula. Tadi masalah pertama kita faham dah. Kehendak Tuhan dengan kehendak yang lain daripadanya itu tidak boleh melazimi. Tidak boleh melazimi. Kerana kalau melazimi terkalahlah. Contoh kita tak nak aksiden. Tapi Allah Ta'ala nak kita aksiden. Maka kita aksiden lah. Sebab apa? Sebab kehendak Tuhan tu yang absolut. Kehendak Tuhan tu yang pasti jadi. Kehendak kita tak jadi. Kehendak kita tak jadi. Melainkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Oleh kerana tu kita makhluk. Kita lemah. Kita terkalah kehendak kita dengan kehendak Allah. Kalau kehendak kita berlaku apa yang kita nak, bererti berlaku dengan redha Allah. Dengan kehendak Allah. Maknanya kehendak Allah tu yang menetapkan apa yang berlaku. Bukan kita yang menetapkan apa yang kita nak. Kerana tu wujud berlaku dengan tak berlaku bagi pihak makhluk. Maka di sini kita faham. Kehendak Tuhan kalau berlaziman, dua tu melazimi, maka salah satu terkalah. Salah satu terkalah sebab dia pun ada kehendak dia, yang ni pun ada kehendak dia. Maka salah satu terkalah. Maka kita kata, oh tak boleh. Tak boleh. Pasti dua-dua kehendak ni jadi. Bila dua-dua kehendak jadi, kerana dua-dua Tuhan diandaikan kerana soalan mereka seperti itu. Bukan kita punya akidah begitu. Akidah kita, Tuhan adalah Esa. Tapi golongan yang menyatakan, boleh tak Tuhan cipta begini, boleh tak Tuhan cipta dua Tuhan, yakni ada satu Tuhan yang lain. Maka kita kata mustahil akal bahawasanya wujudnya dua Tuhan. Kita tak kata tak, kita tak kata ya. Kita kata mustahil wujudnya dua Tuhan. Mustahil akal. Kerana kalau wujud dua Tuhan, pasti jadi begini yang sedang kita ceritakan sekarang ni. Lau kana fihi alihatun illallah la fasadata. Maka selesai masalah pertama. Maka kehendak mereka ni pasti salah satu tu, kehendak mereka tu pasti jadi. Dua-dua ni pasti jadi. Dua-dua pasti jadi. Sebab dua-dua Tuhan. Maka kehendak mereka pasti jadi. Dia datang masalah kedua. Okay, datang masalah kedua. Apa masalah kedua? Oleh kerana yang pertama tadi nak gajah terbang, yang kedua nak gajah tak terbang. Maknanya salah satu ni, satu nak gajah terbang, satu tak nak gajah terbang. Maka dua sifat yang berlawanan tidak mungkin dia itu bersama. Dia panggil kaedah dia ad-diddan la yajtami'an. Dua benda yang berlawanan dia tidak akan bersatu. Dia tak akan, mana mungkin gajah tu terbang dalam masa dia tak terbang? Mana mungkin wujud dengan tak wujud? Kalau wujud, wujudlah. Tak wujud, tak wujudlah. Kalau duduk, duduklah. Kalau berdiri, berdirilah. Tak ingin duduk dalam masa sama berdiri. Tak mungkin. Tak mungkin. Duduk dalam masa sama berdiri. Tak mungkin. Sejuk tapi panas. Tak mungkin. Sebab ad-diddan la yajtami'an. Dua benda berlawanan dia tak akan bersatu. Dia takkan bersatu. Maka sudah pasti salah satu sahaja yang jadi. Pasti salah satu sahaja yang jadi. Sama ada gajah tu terbang atau gajah tu tak terbang. Maka kita andaikan dengan kefahaman kita sekarang gajah tak terbang. Maka gajah tak terbang. Bila gajah tak terbang maknanya kehendak A itu menang. Kehendak A yang jadi. Kehendak B kalah. Maknanya kehendak B terkalah. Kehendak B tak jadi. Bila kehendak B tak jadi, maknanya B bukan Tuhan lah. B tu lemah. B tu lemah. Maka B bukan Tuhan. Maka kekallah pada faham kita bahawasanya Tuhan itu wajib dia Esa. Kita punya akal, hukum akal kita menghukumkan Tuhan wajib Esa. Sebab tu kita kata soalan boleh tak Tuhan ciptakan Tuhan yang lain itu, maka kita kata kudrat Tuhan tidak ta'alluq pada benda yang wajib akal. Itu yang dia ada perbincangan yang panjang lagi tentang tahsilul hasil dan sebagainya. Tapi kita tak akan masuk secara detail lagi kerana kita nak pergi pada soalan 37 ni. Cuma kita nak bincang sekarang tentang wajib akal, mustahil akal dengan mungkin akal. Baik. Kemudiannya, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudiannya faham kita sekarang, benda yang mustahil akal, itu akal kita tidak menerima kewujudannya. Seperti apa syirik bagi Allah? Seperti apa kelemahan bagi Allah? Mustahil Tuhan lemah, mustahil Tuhan tu ada sekutu baginya. Itu benda yang mustahil akal. Okay? Jadi kita dah faham dah hukum akal. Wajib akal, mungkin akal, mustahil akal.
yang menatijahkan wajib wujud, mungkin wujud, mustahil wujud. Okay? Jelas dah. Jadi sekarang ni yang wujud itu ada dua lah. Kerana yang mustahil wujud ni maknanya tak wujud lah. Mustahil dia wujud. Jadi tinggal wujud ni dua. Maknanya wujud Tuhan, wujud makhluk. Wujud Tuhan wajibul wujud, wujud makhluk adalah mumkinul wujud. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Okey, faham dah kat sini. Ini dalam bab ketuhanan. Jadi bila kita faham masalah wajib akal, mustahil akal, bila pergi kepada para nabi, dia akan bincang juga wajib dengan mustahil ini, okey, bukan dengan makna hukum taklifi, tapi dengan makna hukum akal. Pasti pada akal. Maksud pasti pada akal, akal tak boleh terima jika nabi bersifat dengan lawan bagi sifat yang wajib bagi pada nabi ni tadi. Contoh, dia kata, para nabi wajib, dia kata pasti pada akal, bersifat dengan benar. Maknanya, akal kita menghukum, nabi ni tak dapat tidak, dia mesti bersifat dengan benar. Kerana apa? Kerana kalau dia bersifat dengan dusta, walaupun sekali seumur hidup, itu akan menjatuhkan dia punya martabat kenabian. Maknanya apa? Okey, dia akan kembali kepada pokok persoalan. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk apa? Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk menjadi mubasyir dan munzir. Allah Ta'ala utuskan Nabi dua. Untuk mubasyir, munzir. Iaitu supaya Nabi ini membawa berita gembira kepada orang yang beriman. Maknanya Nabi dakwah supaya orang-orang ini masuk jadi beriman. Dan Nabi juga menjadi munzir. Ma ba'athallahu Allah. Okey, Allah Ta'ala berfirman, faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Allah Ta'ala berfirman, faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin. Para nabi itu mereka bersifat dengan menyampaikan khabar gembira kepada orang yang beriman, dan mereka akan menyampaikan ancaman kepada orang yang tidak mahu menerima dakwah mereka. Baik. Sekarang ni diandaikan kalaulah ada seorang nabi sebelum kenabian dia, kita andaikan macam ni, kalaulah ada seorang, bukan seorang nabi, kalaulah ada seorang manusia yang dia ni pernah menipu suatu ketika dahulu. Dia pernah menipu, apa-apa saja penipuan, dia pernah menipu. Kalau kita ingat kisah yang lelaki tu, yang dia panggil orang kampung dia, "Oi, tenakan aku dimakan serigala." Orang kampung pun datang bawa senjata nak pergi bunuh serigala. Bila orang kampung sampai ramai, lelaki tu berkata, kah digelakkan orang. Dia kata, "Aku tipu je, mana ada serigala." Contoh kan. Orang kampung pun balik, janganlah tipu apa semua kan. Orang kampung pun kena tipu lah. Kali kedua dia berpanggil, "Tolong," kata kan. "Tenakan aku dimakan serigala." Orang kampung pun datang lagi kali kedua. Kali kedua dia datang. Datang, mana ada serigala, dia kata. Kali ketiga betul-betul serigala datang. Dia tolong. Orang kampung kata, tu membohong lagi tu. Nampak tak? Signifikan membohong. Kesan membohong. Apa kesan membohong? Kesan membohong akan menyebabkan sekali kita bohong, orang takkan percaya dah. Maka diandaikan, kalau seorang lelaki, dalam hidup dia pernah berdusta, dia pernah menipu. Maka tiba-tiba, someday, dia muncul dekat masyarakat, dekat orang kampung dia, "Aku Nabi," dia kata. "Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Dia mendakwa kenabian. Orang yang mendengar dia mengaku Nabi, orang akan kata apa? "Macam mana kami nak percaya? Engkau dulu pernah menipu." Kan? "Macam mana kami nak percaya? Engkau dulu pernah menipu."
Engkau cakap begini dan begini, padahal benda tu begini dan begini. Maknanya kau pernah menipu. Sekarang ni, kami tak tahu engkau betul ataupun menipu. Maka orang akan meragui kerasulan dia. Orang akan meragui apa yang dibawa. Orang akan meragui segala apa yang dijanjikan. Maka ini mustahil bagi para nabi bersifat dengan al-kadhib, bersifat dengan dusta. Mustahil bagi para nabi itu bersifat dengan dusta. Mustahil bagi mereka bersifat dengan membohong, menipu. Sebab apa? Sebab itu akan menjejaskan mansab nubuwah dia tadi. Mansab ataupun martabat kenabian dia tadi, pangkat kenabian dia tadi. Maka secara pasti pada akal, nabi ini mesti bersifat dengan benar. Mustahil mereka sifat dusta. Kalau mereka bersifat dusta, nescaya orang takkan percaya dengan dakwaan nubuwah dia, maka sudah tentu dia tak akan bersifat dengan dusta. Maka tinggal lagi dia bersifat dengan benar. Sebab tu disebut sebagai wajib pada akal, yakni pasti pada akal para nabi ini bersifat dengan sifat benar. Adapun okey, perlu kita jelaskan tentang satu lagi perkara yang dinamakan sebagai tauriyah. Kerana mungkin kita dengar tentang satu hadis Nabi yang menyatakan tiga jenis kazib. Nabi sebut tiga jenis kazib. Okey. Bila disebut tiga jenis kazib itu, bukan bermakna bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bila sebut tiga jenis kazib bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan bermakna bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu melakukan pendustaan. Bukan melakukan pendustaan. Okey, kerana kalimah kazib itu bukan sahaja di dalam bahasa Arab, bukan sahaja maknanya itu adalah dengan makna dusta, tetapi kazib kadang-kadang datang dalam bahasa Arab dengan makna tauriyah. Apa makna tauriyah? Apa makna tauriyah? Tauriyah ini ialah apabila kita memberitahu kepada seseorang akan suatu perkara dan kita tidak memberitahunya suatu perkara yang lain. Maknanya sesuatu perkara itu dia mempunyai kebenaran yang banyak. Maka kita hanya bagi tahu satu kebenaran dan kita tidak memberitahu satu kebenaran. Okey? Sebelum kita pergi kepada pecahan masalah ni dan kefahaman pada masalah ni, perlu kita faham apakah makna kazib? Apakah makna dusta? Apakah makna dusta? Dusta ni ialah apabila kita memberitahu sesuatu perkara yang bercanggah dengan realiti. Yang bercanggah dengan realiti. Itu adalah kazib. Okey? Tapi kalau tidak memberitahu, itu kita tidak panggil penipuan. Kalau seseorang, dia tidak memberitahu tentang sesuatu perkara, kemudian kita tahu sesuatu perkara itu tanpa diberitahu olehnya, kita tak boleh kata, engkau menipu sebab engkau tak bagi tahu aku. Tak. Tak. Kalau tak beritahu, kita tak boleh kata dia menipu. Faham tak? Menipu ni ialah dia memberitahu. Tapi dia memberitahu perkara yang bercanggah dengan realiti. Itu makna kazib. Itu makna dusta. Itu makna menipu. Itu makna bohong. Serigala tak datang. Dia kata serigala datang. Itu bercanggah dengan realiti. Realiti dia serigala tak ada. Tapi dia kata serigala ada. Itu bercanggah dengan realiti. Okay. Tapi kalau serigala datang, dia diam, dia tak bagi tahu serigala datang dekat orang kampung, itu bukan makna dia menipu. Itu bukan makna dia menipu. Contoh lagi, senang ceritalah sebab tengah viral sekarang. Contoh lagi, seorang lelaki kahwin dua. Contoh, kahwin dua. Okay, ini bukan kita nak suruh orang kahwin dua lah. Nanti bergaduh pula lelaki bini. Kita bagi tahu contoh sahaja. Okay, seorang lelaki dia kahwin lebih daripada satu, dia kahwin dua. Contohnya. Tapi dia tak bagi tahu isteri pertama bahawasanya dia kahwin dua. Dia tak bagi tahu isteri pertama bahawasanya dia kahwin dua. Okay, ini kita cerita hukum syarak. Ini cerita hukum syarak, bukan perasaan. Hukum syarak.
Jadi kalau seorang lelaki kahwin dua, dia tak memberitahu kepada isteri pertamanya bahawasanya dia berkahwin dua, adakah dia dikatakan menipu? Tidak. Daripada syarak tidak. Kalau katalah tiba-tiba isteri pertama dia tahu bahawasanya suaminya itu kahwin lebih daripada satu. Dia tak boleh pergi pada lelaki kata, abang menipu saya. Lelaki dia tak cakap pun abang tak kahwin dua. Nak. Lelaki dia tak cakap apa-apa. Kahwin diam-diam. Lainlah kalau suami, isteri dia tanya pada suami dia. Isteri dia semua, bang, abang kahwin lain Contoh. Abang ada nikah lain abang ada isteri lain selain daripada saya. Lepas tu suami dia kata, mana ada. Padahal suami dia kahwin dua. Itu baru dipanggil sebagai kadzib. Itu baru dipanggil sebagai tipu. Tapi kalau dia kahwin dua, dia tak ada bagi tahu apa-apa. Dia diam, dia kahwin dua, hidup macam biasa. Padahal dia ada bini nombor dua, hidup macam biasa, tak ada apa. Suami isteri pun tak tanya. Tiba-tiba kantoi, contohlah istilah dia kantoi. Tiba-tiba isteri pertama tahu. Isteri pertama tahu bahawa suami dia kahwin dua. Yang isteri pertama dia tak boleh serang suami dia dengan perkataan menipu. Tak kata, abang tipu saya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukan menipu. Sebab tu dalam syariat, kita kena faham istilah-istilah tu. Supaya kita tidak menuduh seseorang melakukan perkara yang dia tidak lakukan. Yang tidak dilakukan. Okey. Maka itu sebagai contoh. Okey. Maka yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang disebut sebagai, yang mana Nabi dalam hadis Nabi kata, lam yakdzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadzabat. Nabi sebut kadzabat. Bila sebut kadzabat, dekat sini bukan kadzabat dengan makna kadzib menipu, tapi dengan makna tauriyah nama dia. Dalam bahasa Arab dipanggil tauriyah. Tauriyah ni tadi kita dah kata, dia memberitahu satu realiti yang lain dan dia tidak memberitahu satu realiti yang lain. Contoh lagi. Ini contoh sahaja, bukan kita nak menimbulkan isu. Untuk contoh saja. Contoh. Okay. Suami dia kahwin tiga. Okay. Suami dia kahwin tiga. Isteri dia macam dapat hidu bahawasanya suami dia kahwin lain. Isteri dia pun tanya pada suami dia. Abang, saya tanya elok-elok ni, cuba abang jujur dengan saya, isteri dia tanya. Abang kahwin dua ke? Isteri dia tanya, abang kahwin dua ke? Suami dia kata, tak, saya tak kahwin dua. Kerana realiti yang satu lagi, suami dia kahwin tiga. Betul lah suami dia cakap dia tak kahwin dua sebab dia kahwin tiga. Boleh faham makna tauriah ni tadi? Boleh faham? Contoh lagi paling mudah apa yang disebut dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim suatu ketika, Nabi Ibrahim AS berada dalam suatu situasi di mana ada kisah Nabi Ibrahim AS yang mana pada zaman tersebut ada penguasa yang mana penguasa tersebut dia suka pada isteri orang yang cantik-cantik. Isteri orang yang cantik-cantik. Jadi kalau dia menahan seseorang yang bawa isteri, yang mana isteri itu cantik, bawa isteri, dia akan tanya dulu, siapa perempuan ni? Isteri aku. Kalau isteri dia akan rampas ataupun dia akan ambil lah. Tetapi kalau bukan isteri dia tak ambil. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim AS melintasi yang grup ni tadi yang buat sekatan jalan, perompak sekatan jalan lah. Dia buat sekatan jalan, perompak. Maka mereka pun, Nabi Ibrahim pun letak isteri dia, Siti Sarah, dalam satu peti. Maka mereka pun buka peti tu dan dapati ada seorang wanita. Maka dia tanya kepada Nabi Ibrahim AS. Siapa perempuan ni?
Ni warid dalam hadis Nabi SAW. Yang mana dalam Sahih Bukhari cerita dia. Maka ditanya kepada Ibrahim alaihissalam, siapa perempuan ni? Maka jawabnya Ibrahim, ini adalah ukhti. Hadhihi ukhti. Ini adalah ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Maka ini bukanlah suatu bentuk penipuan. Okay, ini adalah bentuk tauriah. Maknanya Siti Sarah ni dia ada dua hakikat. Siti Sarah ni dia ada dua hakikat. Yang pertama hakikat dia ialah dia isteri Nabi Ibrahim AS. Hakikat kedua dia adalah saudara Nabi Ibrahim AS dalam Islam. Sebab Allah Ta'ala dalam Al-Quran jelas menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka Nabi Ibrahim bila dia kata hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku, dia faham dengan makna saudara perempuan dalam Islam. Saudara perempuan dalam Islam. Bukannya saudara kandung, bukannya saudara tiri, tapi saudara perempuan dalam Islam. Tanpa dia memberitahu hakikat yang satu lagi bahawasanya ini juga adalah isteriku. Kerana soalan tadi tidak ditanya, adakah ini isteri engkau? Tak. Soalan ditanya, siapa ini? Siapakah ini? Maka Nabi Ibrahim bagi tahu hakikat yang lain dan disorokkan hakikat yang lain. Yakni tidak diberitahu hakikat yang lain. Bukan sorok, tidak diberitahu hakikat yang lain. Maka dia memberitahu apa yang perlu diberitahu sahaja. Ini dipanggil tauriah. Ini dipanggil tauriah. Ini tidak dipanggil sebagai kadzib. Ini tidak dipanggil sebagai kadzib. Maka hati-hati dengan sebahagian orang yang menterjemah tauriah itu dengan pembohongan. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta. Okey, tidak pernah berdusta. Dan ada dua kisah yang lain tentang Nabi Ibrahim. Ala kulli hal kita dah jelaskan satu kisah memadai untuk kita faham bahawasanya para anbiya itu mereka tidak melakukan pendustaan, mereka tidak berbohong. Kemudian kata pengarang wal amanatu, dan amanah, wal amanati bisidqi wal amanati, dan para anbiya itu bersifat dengan amanah. Apa makna amanah? Amanah ni ada dua. Amanah ni lawan bagi khianat. Kita kena bagi contoh baru faham makna amanah dan juga faham makna khianat. Maka para anbiya itu mereka maksum, dipelihara daripada sifat khianat. Mereka tidak akan mengkhianati terhadap sesuatu amanah yang diberikan. Apakah makna amanah di sini? Baik, amanah ni dia ada dua. Yang pertama ialah amanah dalam nasihat. Yang kedua ialah amanah dalam masalah harta benda. Okey, amanah dalam nasihat satu, amanah dalam harta benda satu. Amanah dalam nasihat ni apa? Amanah dalam nasihat ni ialah jika seseorang minta nasihat kepadanya, Nabi ni jika seseorang minta nasihat kepadanya, dia tidak akan memberi nasihat yang mengkhianati orang yang bertanya nasihat kepadanya. Contoh, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang wanita tentang beberapa calon suami. Maka Nabi pun menjawab kepada wanita tersebut, kalau kamu berkahwin dengan yang ni kaki pukul. Kalau kamu berkahwin dengan yang ni bakhil. Ini bukan dalam bab, ini bukan menjadikan bahawasanya Nabi ini dia buat mengumpat. Dia buat ghibah, bukan. Dalam kes ini ialah kerana dia menjaga hak orang yang minta nasihat daripadanya, maka dia menceritakan kebenaran tersebut supaya wanita itu tidak dikhianati. Maknanya katalah kalau Nabi berselindung, menyelindungkan sifat lelaki yang ditanya oleh wanita tu. Contohnya dia bagi je wanita tu kahwin dengan tukang pukul ni tadi.
Katalah wanita itu berkahwin, kemudian dizalimi oleh lelaki tersebut, pasti wanita itu akan percaya, pasti wanita itu akan pergi kepada Nabi, kenapa Rasulullah cadangkan saya kahwin dengan dia ni, sedangkan dia ni kaki pukul, maka pasti hilang sifat hormat wanita itu kepada Rasulullah SAW. Dan ini tidaklah dan ini tidak layak bagi para nabi. Tidak layak bagi para nabi. Maka nabi itu semuanya bersifat dengan amanah dalam memberi nasihat. Okay. Kalau dalam konteks kita, dalam konteks manusia kita biasa, saya bagi contoh yang lain untuk mudah faham. Kita tahu, andaikan kita tahu satu bengkel kereta, yang mana bengkel kereta tu kalau dia baiki kereta memang tak elok. Memang tak elok. Maknanya dia baiki kereta, kalau dia tukar barang, dia kata dia tukar barang, sebenarnya dia tak tukar pun barang tu. Kalau dia kata beli baru, sebenarnya dia beli yang recon punya barang, tapi dia kata benda tu baru. Kalau benda tu China punya, dia kata made in Japan. Kan? Kalau yang imitation punya, dia kata original kedai tu. Kalau tukar minyak hitam pun minyak hitam recycle. Kita tahu. Kemudian dahlah buat perangai tu, dia charge kita mahal pula berbanding kedai lain. Contohnya. Kita tahu dia punya kedai ni memang tak boleh pakai punya. Datang seorang kawan pada kita, minta nasihat. Dia kata pun pada kita, kau tahu tak, kereta aku rosak lah, dia kata. Kawan kita ni kata, kereta aku rosak lah. Rosak ni aku rasa ada bunyi lah kat gearbox dia. Bila masuk gear dia macam tendang-tendang. Bila engine dia macam bunyi bising. Aku rasa nak baiki lah kereta. Kebetulan aku dapat bonus, aku nak baiki kereta. Kau ada tak bengkel yang kau boleh recommend supaya aku dapat baiki kereta aku? Lepas tu kita pun recommend pada dia. Bengkel yang tak betul tadi tu. Bengkel tak betul tadi tu. Maknanya sekarang kita tahu benda tu tak betul, tapi kita diminta nasihat, mana bengkel yang boleh kita hantar, bengkel tu ke bengkel mana? Kita berkata, pergi bengkel tu. Sedangkan kita tahu bengkel tu pasti sembelih dia. Pasti khianat dia, pasti tipu dia macam yang kita sebut tadi. Maka ini dipanggil sebagai khianat dalam nasihat, lawan bagi amanah. Dia kalau amanah, kalau tiba kawan dia tanya, kau rasa bengkel tu okey tak kalau baiki kereta? Jangan. Bengkel tu ada masalah, isu dia begini dan begini. Kita bagi tahu keadaan bengkel. Tapi kalau kau nak pergi juga, pergilah. Aku dah bagi tahu dengan kau. Itu amanah dalam nasihat. Amanah dalam nasihat. Yang kedua, amanah dalam bentuk harta benda. Iaitu apabila diberi amanah untuk menjaga harta benda, maka para anbiya pasti tidak akan memakan harta benda manusia dengan cara yang batil. Apa makna cara batil? Kadang-kadang sebahagian manusia, mereka menjaga harta anak yatim. Anak yang masih kecil. Anak yatim, anak yang masih kecil yang kematian ayahnya. Itu anak yatim. Orang Melayu ni umur 25 pun anak yatim lagi. Anak yatim ni anak yang belum balik, yang kematian ayahnya. Itu namanya anak yatim. Maka anak yatim ni dia ada hukum dia. Dia ada hukum dia. Dia tak sama macam faham orang Melayu. Orang Melayu ni umur 20 anak yatim lagi. Umur 20 mati ayah, yatim. Kita tak panggil yatim kalau macam tu. Itu kematian ayah lah. Kalau yatim ni maknanya kedalah kematian ayah. Dia tu tidak boleh menguruskan diri dia sebab dia masih lagi bawah umur, belum balik, belum cukup akal dia lagi. Itu baru anak yatim. Maka anak yatim ni, makan harta anak yatim ni, dia punya dosa lebih besar daripada makan harta yang bukan anak yatim secara batil. Maka harta anak yatim tu lebih besar dosanya. Lebih teruk dia punya implikasi di kesan dia di hari akhirat. Maka harta anak yatim diberi jaga. Contohnya seorang budak ni dia kematian ayah, maka dia dapat
pewarisan harta. Contohnya dia dapat amount sekian. Maka oleh kerana dia tak boleh lagi menguruskan harta kerana dia masih lagi dia baru umur setahun, maka warisnya yang uruskan. Contohnya pak saudara dia uruskan. Pak saudara bila ada anak lelaki, pak saudara tak dapat apa daripada harta warisan. Tapi pak saudara kata tak apalah, saya jagakan harta ni untuk maslahah anak ni. Tapi pak saudara tutur harta anak yatim ni tadi. Dia dapat harta anak yatim, dia punya abang tinggalkan duit 150,000 untuk anak yatim tu, maknanya dapat bahagian 150,000, 200,000. Dia ambil harta anak yatim ni, dia makan secara batil. Dia buat dia buat duit tu macam duit dia. Subhanallahilazim. Ada manusia macam ni. Maka itu dipanggil sebagai khianat dalam harta benda. Atau contoh yang lain, ini sebahagian orang daripada kita tak sedar benda ni. Sebahagian orang daripada kita tak perasan benda ni. Sebab tu kita kata ilmu fardhu ain itu wajib untuk dipelajari. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fih. Barang siapa yang tak kenal kejahatan, dia jatuh dalamnya. Sebab dia tak tahu benda tu jahat, tapi dia buat. Kadang-kadang kita manusia yang mempunyai tanggungjawab, seorang guru kepada murid, seorang bendahari kepada pertubuhan, ataupun seorang accountant kepada suatu syarikat contohnya. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni berlaku. Okay, contohnya, kalau sebahagian orang dia kutip duit. Dia kutip duit kan? Dia kutip duit, contohnya guru dengan murid. Maknanya murid kena bayar duit baju sukan. Berapa ringgit? RM25. Okay, jadi kutip duit para pelajar ni, RM25 baju sukan, baju dan seluar. Dia pun kutip, cikgu kutip duit RM25 seorang. Kutip, dapatlah 100 orang murid, jadi RM2,500. Jadi dia sekarang pegang RM2,500 duit tu. Kemudian dah habis kutip, dia pun balik sekolah, nak pergi makan. Contohnya nak pergi makan. Tengok dalam dompet, alamak, duit tak ada dalam dompet. Kan? Dia pun cabut sikit daripada duit yang dikutip tadi. Dia cabut duit kutipan untuk beli baju tadi. Dia cabut duit tu tanpa izin daripada pelajar yang memberikan duit tu sebagai amanah untuk dia beli baju sekolah, baju sukan tadi. Dia cabut duit tu, dia pun pergi makan. Guna duit tu tanpa minta izin kepada pemiliknya. Dia guna duit tu untuk makan. Alah, nanti aku gantilah balik. Lepas makan semua, dia pun pergi bank, dia pun cucuk duit RM50, dia pun letak balik ganti. Dalam Islam, ini khianat nama dia. Dalam Islam, ini adalah khianat namanya. Tak boleh dilakukan demikian. Okay, tak boleh dilakukan demikian. Kerana ain duit tu, itulah yang diamanahkan. Maka tak boleh kita ambil. Cuba andaikan satu situasi. Situasi sama, cuma jawatan berbeza. Accountant syarikat, dia ada akses checker maker dalam duit kan. Kalau account syarikat ni, dia ada checker, ada maker. Siapa yang buat transaksi, siapa yang luluskan transaksi. Kadang-kadang bos ni, dia malas. Dia bagi dua-dua akses kepada accountant. Checker pun accountant, maker pun accountant. Jadi tiap-tiap bulan accountant akan release gaji lah. Dia checker, dia maker, senang. Dia buat transfer, pop, sekali klik, lepas tu dia log out, kemudian dia masuk account yang kedua sebagai checker, masuk, pop, dia settle. Jadi ini membuka ruang untuk orang buat khianat. Kan? Jadi suatu hari berlaku masalah kewangan pada diri dia. Dia pun keluarkan daripada akaun syarikat 1,000, dia niat ganti balik. Nanti aku gantilah balik 1,000. Tanpa bagi tahu kepada pemilik wang, iaitu pemilik syarikat tu. Tanpa bagi tahu pada bos tu, bahawasanya bos, saya nak pinjam 1,000 daripada duit syarikat, supaya saya boleh selesaikan urusan saya. Supaya saya boleh selesaikan masalah saya. Tak bagi tahu pun. Dia ambil je duit tu. Niat dia ganti balik nanti. 1,000 contohnya. Dia pun ambil 1,000. Esoknya tiba-tiba
Bos nak buat audit account, kantoi dia ambil 1,000. Kantoi dia ambil 1,000. Mana pergi 1,000 ni tak ada rekod apa semua, rupanya dia ambil. Dia pun cakap pada bos, "Alah bos, saya ambil 1,000 tu sebab saya terdesak. Nanti saya ganti balik, saya mana nak ganti balik. Adakah diterima pakai?" Tak. Kalau report SPRM boleh cakap dengan SPRM macam tu. Saya memang niat nak ganti balik. Cumanya kantoi. Jadi sama je sebenarnya kes yang ni dengan kes yang pegang duit sekolah tadi. Dia pegang amanah duit sekolah tu. Dia budak-budak. Dia cabut RM50. Sama je. Yang tu cabut 1,000, dia cabut 50. Sama je. Dalam Islam, amount tu sikit ke banyak ke? Kaedah dia, apa yang haram banyaknya, sikitnya juga haram. Rasuah ni tak kira RM1 pun haram juga. Curi ni RM1 haram, RM5,000 pun haram. Khianat pun sama juga. RM50 pun khianat, RM1,000 pun khianat. Maka itu khianat dalam harta. Ramai kita tak sedar tapi kita buat. Kita buat. Wal'iyadzubillah. Dan jika kita telah buat, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita. Maka sampai sini sahaja dulu untuk soalan 37 ni. Biasanya soalan 37 ni panjang juga. Mau makan dua session lagi, insyaAllah baru habis. Maka sampai sini sahaja dahulu. Kalau ada soalan berkaitan boleh tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang Ustaz sentuh bab amanah tadi Kalau Ustaz tengok sekarang, saya rasa biasa